terus memberi inspirasi kepada anda dan kami ingin terus berkongsi kepada anda gaya dan juga idea serta inspirasi kedua untuk kita buat DIY di rumah hari ini bersama dengan Mak Sunozi daripada Craft Buluh dan Rotan Ramzi. Okey, apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Okey, mungkin boleh ceritakanlah kepada penonton. Hari ini nak kongsikan tentang bakul rotan kan? Ya. Kalau cakap tentang bakul rotan ni, ini bukanlah perkara yang mudah untuk dilakukan. Okey, dah berapa lama berkecimpung dalam bidang ini? Okey, Mak Su berkecimpung dalam ni dah 8 tahun. Jadi Mak Su mula-mula cuma minat aja. Kemudian datang benda tu cantik, jadi susah nak cari. Mak Su belajar dari craft tangan. Mak Su belajar mula-mula, kemudian timbul minat untuk membuat sekat banyak macam ni, kemudian untuk dijual. Okey, Mak Su, sambil kita borak tu, sambil kita kongsikan kepada penonton cara pembuatan bakul rotan ni. Kalau cakap tentang rotan ni, ini bukan benda yang mudah lah kan? Ya, nak cari kat mana, bahan mentahnya dan bagaimana. Disebabkan oleh minat tu daripada bidang masakan kan? Ya, saya berpindah kepada bidang craft tangan ni. Jadi apa inspirasi sebenarnya yang menjadikan kreativiti DIY ni dengan nak cari susah je nak cari rotan ni kan, macam mana tu? Macam ni, mula-mula dulu kedai makan, barang-barang banyak daripada rotan. Jadi bila kita nak mencari benda tu tak susah. Jadi timbul minat untuk membuat dia. Jadi Mak Su pergi daftar dekat craft tangan Negeri Sembilan. Jadi mereka akan menunjukkan cara macam mana, apa perlu Mak Su buat daftar, dan dia tunjukkan cara-cara untuk buat dia. Okey. Kalau cakap tentang orang yang tak ada kemahiran lah, macam Mak Su pergi belajar kan, so dapat kemahiran tu. Tapi bagi orang yang tak tahu langsung ni nak buat ni, adakah dia sebenarnya mudah untuk dipelajari atau bagaimana Mak Su? Kalau ada minat, terlalu mudah untuk belajar. Sebab bila kita dah minat, benda tu akan secara automatik dia minat belajar. Untuk belajar terlalu mudah. Okey. Itu bagi yang minat mudahlah untuk belajar ya. Okey. Tapi kan dari segi bahan mentah ni bukan mudah sebenarnya nak mendapatkan rotan ni. Kalaulah tidak menggunakan rotan, adakah bahan-bahan lain yang boleh digantikan untuk kita jadikan dia sebagai bakul, bekas tisu dan bagaimana? Boleh. Kalau tak ada rotan, kita boleh cari surat khabar. Kita gunakan surat khabar, kita potong dia manjang dan kita gulung. Itu salah satu untuk buat, kalau sekiranya tak ada rotan lah, kita boleh gunakan. Kalau Mak Su cakap tentang surat khabar, saya nak pegang lah, nak lihat sini tekstur rotan ni. Teksturnya dia boleh dilentur-lentur dan agak lembut ya. Kalau macam Mak Su sendiri, dari mana Mak Su mendapat bahan mentah ni? Mak Su macam bahan-bahan mentah ni, kalau rotan Mak Su akan beli di craft tangan Kuala Pilah. Okey. Diorang sentiasa akan menolong kita lah, yang mana buat rotan, mereka sentiasa akan menolong mencari bahan-bahan mentah untuk kita gunakan. Boleh dijual begitu sajalah. Okey. Kalau kita lihat, ada banyak sebenarnya hasil yang telah pun dilakukan oleh Mak Su sendiri. Bakul, kita ada tudung saji, bekas tisu dan macam-macam lagi. Tapi kalau kita lihat evolusi terkini kan, ramai dalam kalangan bukan saja remaja, tapi ibu-ibu juga yang kesana kesini membawa beg rotan. Adakah sebenarnya Mak Su pun juga mengikuti perkembangan semasa evolusi terkini tu, Mak Su? Ya, Mak Su pun juga buat bila tempahan mengatakan nak beg, nak design macam mana, mereka akan bagi design pada kita akan cuba buat sebaik mungkin beg. Okey, Mak Su, saya kira apa yang Mak Su kongsikan ini secara tak langsung mungkin dah dapat memberi inspirasi kepada penonton-penonton kita yang sedang menonton ketika ini kan. Bukan sahaja boleh dilakukan sendiri di rumah, tapi ini juga antara aktiviti yang boleh dilakukan bersama dengan seisi keluarga. Sambil kita borak, sambil tu tangan Mak Su memintal-mintal buluh ni. Orang kata kalau melentur rebung dari buluh dari rebungnya, melentur rotan ni daripada tangan Mak Su Okey, Mak Su, ini saya tengok ada bekas air. Ini dan juga ada peralatan-peralatannya. Bila waktu diguna pakai peralatan-peralatan ni? Yang ini gunting, bila kita rasa benda tu dah panjang sangat, kita akan gunting dia lah. Dan manakala ukuran ni, kita akan mengukur berapa banyak kita nak pakai. Okey. 5 inci kita akan buat 5 inci. Tapi nak tahu juga dari segi kosnya. Kalau kita nak buat aktiviti kat rumah, maklumlah kadang-kadang kan ada orang dia nak buat aktiviti, nak buat tudung saji sendiri sebab nak jimat, sebab nak order pun susah kadang-kadang kan. Dari segi kos dan masa yang diperlukan kalau kita nak melakukan aktiviti DIY ini di rumah. Okey, macam bakul telur ni senang saja. Kita mula-mula kita belajar buat tapak dia dan masa hanya sampai 2 jam je kalau yang baru nak belajar. Okey, masa 2 jam je? Yes. Betul ke ni? Ya, betul. Kalau saya mungkin 20 jam lah, Mak Su. Kalau macam ni dalam 3-4 jam
Oh, Bila okey. tapak, dia menggunakan tapak. Yang ini saya amat tertarik sekali kalau dapat kita saksikan, kalau kamera boleh kongsikan kan, ada pelbagai warna. Warnanya saja dah harmoni, menarik perhatian. Boleh letak telur dalam ni, ya. letak bunga telur, betul. letak lampin, semua boleh lah. Okey, maksud saya nak cuba. Cuma maksud ajar saya macam mana cara nak buat ni. Ini masuk ke sini dan keluar ke sini. Oh, Ya, macam ni. masuk, ya. Kita selang-seli lah. Ya, saya. Okey, kemudian macam ni pula. Ya, betul. Okey, kita lihat ya kamera. Okey, masuk macam ni. Kemudian dia macam kita buat sulam Ya, tapi Okey. Kalau jari yang macam tembam-tembam macam ni kan, susah sikit agaknya. Kalau jari halus-halus lebih mudah ke macam mana? tak juga. Kita boleh siap dia sebab dia lembut. Okey. Kita boleh siap dia. Okey. Alright, okey. Maksud kalau lah bagi penonton-penonton yang berminat, ibu-ibu khususnya kan, nak mempelajari seni budaya dan juga warisan ini, ada tak cara untuk mereka menghubungi Mak Su ke untuk mereka mempelajari cara untuk membuat bakar rotan ni? Boleh. Aha. Boleh hubungi Mak Su di nombor telefon 013 634 7391. Okey, ataupun anda boleh lihat di Kaca TV sekarang ini ada tertera laman sesawang Instagram Mak Su. Okey, Mak Su, sambil-sambil kita nak cuba buat ni bukan mudah juga Kalau tarik-tarik mungkin boleh luka juga tangan. Betul lah? Betul. Betul. Okey, jadi sambil-sambil kita nak teruskan buat bakar rotan kita ni, Uyaina di sebelah ada sesuatu yang nak dikongsikan sangat-sangat menarik, membuat keychain dan juga pelapik cawan. Silakan Uyaina. Terima kasih Fiza kena dan tarik juga macam Puan Nurzihan. Okey, untuk perkongsian seterusnya ni, Yana sangat-sangat teruja sebab gadis ni baru sahaja berusia 25 tahun dan memulakan perniagaan ini dalam tempoh PKP hari tu. Untuk itu Yana bersama dengan Raza Natasha Rahim. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Okey, menariknya DIY oleh Raza hari ini adalah menggunakan resin. Okey. Raza, mungkin Raza boleh kongsikan sebenarnya apa antara bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat pelapik air ni. Silakan. Bahan utama dia semestilah resin lah. Okey. Resin, lepas tu kita kena dia punya hiasan-hiasan, glitter, foil. Lepas tu kita kena ada mold dia, and then untuk kacau dia kita guna kayu aiskrim. Okey. Kacau dia dengan perlahan. Guna kayu aiskrim. Lepas tu kalau Raza guna bunga-bunga, tema bunga-bunga. Jadi kita pelbagai jenis bunga-bunga kering. Okey, kalau Yana boleh kongsikan dengan penonton wanita hari ini, pelbagai jenis bunga-bungaan yang ada. Ini macam mana nak mendapatkan bunga-bunga ni? Raza keringkan sendiri? Ada yang Raza keringkan sendiri, ada juga yang Raza order. Oh, ada juga yang order. Yang ada ini juga mungkin order. dikeringkan sendiri lah yang ya? itu dikeringkan sendiri. Oh, cantiknya. Okey, baik Raza. Untuk resin ni pula, bagaimana untuk mendapatkannya? Dapatkan dari order. Order Semuanya sahaja. order. Okey, baik. Mungkin Raza boleh kongsikan apa langkah-langkah yang diperlukan untuk membuat resin ni. Okey. Yang pertama sekali tadi Raza dah kacau lebih awal Okey. resin dalam ni. So kita kena tuang dengan perlahan-lahan dalam coaster ni. Resin ni sebenarnya diperbuat daripada apa? Resin. Okey. Dia Dia sebab macam glue dia macam macam tu, glue. Dia ada glue dengan catalyst dia. Jadi bila dia bergabung, kita kacau dia, lepas 24 jam dia akan jadi keras macam plastik macam tu. Baik. Okey, kita boleh mulakan. Okey, jadi resin ini dituangkan dalam bowl. Tapi kita akan tuang separuh je. Separuh saja. Sebab apa tu? Sebab supaya bunga dia tu tak terapung. Kalau bunga dia terapung, nanti dia tak rata permukaan dia. Faham. Oh, itu tips yang sangat-sangat berguna tu. Okey, dituangkan separuh resin ni dalam mold. Kemudian barulah kita ambil forceps. Betul. Kemudian kita sendiri akan pilih dekorasi yang kita mahu gunakan. Betul. Okay, kalau Raza sendiri selalunya guna bunga yang macam mana? Bunga yang macam ni. Raza paling suka bunga-bunga macam ni lah. Cantik. Okey, kalau Yana yang nak guna baby's breath ni lah. Boleh. Okey, kemudian nak letakkan dia tu macam mana? Mungkin ada cara yang tertentu? Kalau coaster, kita kena letak bunga dia facing downwards. Okey, terbalik. Terbalik macam ni. Sebab nanti bila kita terbalikkan, baru dia menghadap ke atas. Okey, faham. Jadi kalau bunga macam ni lah ya? Okey, Yana akan macam letakkan tu. begini. Wah. Teruja pula saya. Okey, kemudian apa langkahnya? Kemudian kalau nak tambahkan macam glitter ke apa ke, boleh tambahkan. Lepas tu kita kena biar 12 jam dulu. Okey. 12 jam. Lepas 12 jam baru kita boleh tambah dia punya next
lapisan dia. Baik. Okey, nak biarkan 12 jam tu di luar ataupun kena masukkan dalam ke... keadaan tertutup. Kalau boleh covered supaya tak berhabuk. Okey lah, kalau berhabuk nanti jadi dekorasi pula habuk tu. Betul. Okey, kemudian apa yang diperlukan? Bila dah tambah layer seterusnya, dia akan lepas 24 jam dia akan keras macam ni lah. Okey. Dia akan jadi macam ni. Jadilah bentuk ini. Aha, dan seperti yang sedang dipaparkan di kaca televisyen anda sekarang, ini adalah antara hasil yang disiapkan oleh Raza. Sangat-sangat cantik dekorasinya. Aha, dan kalau kamera juga boleh zoom di sini. Okey, untuk dekorasi ni kan Raza, adakah Raza sendiri yang keluarkan dia punya design ataupun pelanggan boleh request? Dua-dua sekali pun boleh. Raza memang ada buat design-design yang dah sedia ada. Okey. Dan kalau nak request pun boleh juga. Nak request pun boleh juga. Dan kalau kita tengok kan dekat depan ni, sebenarnya ada pelbagai lagi variasi selain daripada pelapik cawan ataupun pelapik air ni. Okey, kalau sebelah sini kita lihat ada pelbagai jenis dekorasi pelapik cawan. Ni yang saya tertarik juga ni. Boleh dijadikan rantai, loket Boleh. Ini kalau nak buat ni per request ataupun Raza memang keluarkan? Yang ini sebenarnya Raza guna lebihan-lebihan. Kalau ada lebihan tu Raza letakkan. Jadi sebenarnya belum lagi lah. Ni masih dalam trial period lah. Yang kalau yang cover phone dengan loket ni. Okey, ni kalau adalah friendship loket kan. Nak dihadiahkan kepada kawan-kawan. Okey, selain daripada itu, di depan ni juga ada keychain. Aha, tapi proses nak membuatnya pun sama juga ya? Sama juga. Aha, dan semua ni hasil tangan Raza. Oh, menariknya. Okey, kalau kita boleh pindah ke sebelah sini pula, ini antara perkongsian yang cukup-cukup menarik juga. Raza telah menghasilkan ni fridge magnet ya? Fridge magnet. Okey, fridge magnet dan juga stickers. Okey, dan ini apa? Kaligrafi, part kaligrafi watercolor punya. Tulisan Allah dan Muhammad ni Raza buat sendiri juga? Raza tuliskan. Wah, sangat-sangat kreatif ya Raza ni. Okey Raza, kalau ada dalam kalangan penonton kita nak mendapatkan hasil tangan Raza ni, bagaimanakah caranya? Kalau ada yang nak dapatkan, boleh hubungi Raza melalui Instagram ataupun Facebook, Raza Natasha Rahim. Dekat situlah. Okey, kalau nak membuat tempahan, berapa lama masa yang perlu diambil sebelum boleh dapatkan bahan-bahan ni semua? Kalau untuk resin semua ni, dia akan ambil masa sekurang-kurangnya 2 hingga 3 minggu. Sebab nak tunggu dia kering, nak tunggu proses setiap bunga tu memang akan ambil masa 2 hingga 3 minggu. Okey, tapi Raza belajar sendiri ataupun pergi masuk kelas ke macam mana? Kalau yang ni Raza belajar melalui YouTube. Masa PKP hari tu lah. Kalau yang penghasilan magnet apa semua tu melalui masa Raza dekat college. Jadi kami ada subjek-subjek yang belajar komputer grafik apa semua. Lepas tu kami berpeluang juga untuk belajar penghasilan produk. Baik. Jadi dari situ Raza cuba hasilkan lah produk. Menarik sebenarnya, dan saya tak sabar nak tunggu ni siap, tapi kena tunggu 12 jam lah pula. Atau kalau Kak Yana nak try peel yang ni pun boleh juga. Okey, boleh. Macam mana caranya? Kita kena daripada belah tepi, kita pelan-pelan peelkan dia. Wah, dan maka terhasillah coaster pelapik cawan ni. Wah, cantiknya. Saya yakin ini sangat-sangat memberi ilham dan inspirasi kepada anda di luar sana yang nak mencuba membuat coaster menggunakan resin sendiri. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Raza atas perkongsian. Dan kepada anda, ada lagi ilham dan inspirasi bersama dengan Fatin. Silakan. Sesuai sangat PKP ni orang kata tak boleh keluar, kan boleh dapatkan segalanya di booth Natasha. Baik, saya nak tanya penonton di rumah, kalau makan aiskrim tu, batang aiskrim tu buang ke simpan? Okey, kita nak jawab kejap lagi. Sekarang ni kita bersama dengan Munzir dan juga asisten merangkap isterinya, Serina. Apa khabar? Okey, kabarnya mengenai hari ini kita nak kongsikan mengenai bingkai kufi. Mungkin Cik Munzir boleh kongsikan apa antara menarik dan juga orang kata kayu-kayu, jenis kayu dan sebagainya. Silakan. Okey, yang pertamanya untuk kaligrafi kufi dia lebih senang sebab dia petak-petak, kotak-kotak. So nak potong tu dia lebih kepada sama ada 90 darjah atau 45 darjah. Okey, macam Cik Munzir sekali ada orang kata basic seni tu ke ataupun memang minat?
asalnya tak berapa. Saya cuma minat kayu je asal. Aha. Tak kisahlah apa-apa pun. Dari segi perabot ke apa-apa sahaja yang berkaitan dengan kayu, memang saya minat lah. Okey, jom kita tengok macam mana agaknya cara pemotongan dan demo sikit lah kan nak Okey. tunjuk penonton Malaysia Extra hari ni. Ini membuktikan yang apa-apa material pun daripada benda-benda macam ni kita boleh cari dekat mana-mana kedai craft. Senang nak dapatkan. Okey. So saya beli alat bantuan gergaji tangan macam biasa. Lepas tu ini alat untuk potong 90 darjah Okey. dan 45 darjah. Okey. Okey, Jadi, kalau macam satu orang kata bingkai tu sendiri berapa lama agaknya masa untuk kita siapkan? okey, disebabkan saya bukanlah full time buat benda ni. Aha. Saya cikgu. Jadi saya mengajar pada sesi petang dan sebelah pagi Okey. saya menghadap benda ni lah. Aha. So nak masa agak terhad, dia mungkin paling cepat pun dalam seminggu Untuk siapkan untuk satu siapkan bingkai. satu artwork lah. Okey, kalau itu pun bergantung kepada permintaan pelanggan jugalah macam mana Ya, betul. diorang nak dan sebagainya. Okey, mungkin boleh kongsikan sikit antara cabaran-cabarannya kalau kita nak siapkan kayu. Jenis-jenis kayu tu mudah tak nak dapat? Okey. Macam mana kita nak dapatkan? Macam biasa kalau kita potong guna gergaji tangan, dia punya hasil dia kurang kemas. Okey. Jadi kita boleh Untuk kita licinkan dia dulu. Licinkan guna kertas pasir. Aha. Ataupun macam saya disebabkan saya jual, Okey. so saya punya hasil kena lebih halus, potongannya kena lebih halus. Itulah. Saya akan Belum gam lagi. guna ketam tangan Aha. yang dah dimodify lah untuk bantu supaya potongan tu lebih tepat 45. Okey. Tapi kita nak tahu juga kalau sebelum kita ke proses untuk pembuatan ni, apa agaknya proses sebelum tu? Kita nak kena draft dulu ke? Macam mana design yang kita nak? Okey, contoh yang paling senang untuk perkataan Allah. Okey. Macam ni, kita kena tahu dia punya susunan dia ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7. So ada 7 kotak. Kita kena tahu dia punya saiz pula berapa. Macam saiz batang kayu ni, mana-mana saya pergi lebih kurang dia punya saiz dia 19 mm. Aha, ada satu tu yang kecil sikit tu. Yang kecil macam batang aiskrim tu lagi kecil, kita ukur dia. So kita kali dengan 7. So barulah kita dapat panjang ni. Okey, dia bukan sahaja macam siap macam ni, dari segi teknikal pun kita kena ambil kira lah juga kan. Untuk bagi dia square lah, tepat. Okey, tapi kita nak tahu, kita tertarik melihat itu. Tadi saya tertanya-tanya apa sebenarnya tu. Ini orang kata ketam kayu tapi orang kata tradisional dulu. Boleh guna lagi ke sekarang ni? Boleh. Saya Cuba guna kita nak tengok macam mana agaknya. Kalau kita, itu yang urban punya lah kan, modern. Dia kalau nak guna sebenarnya untuk menghaluskan permukaan. Aha. Tapi saya tunjuk sikit je lah. Kita cuma tolak Tengok sahaja. dia punya apa orang kata hasil lepas dah buat itu. Apabila kita tolak tu, dia akan keluarkan Macam ni. yang kotoran tu lah. Dan dia akan, surface dia akan lebih Dia lebih licin. ni lah. Ini Okey. tradisional Melayu. Yang ini import lah. Import lah kan, lebih import lah. cepat dan juga senang. Ya. Okey, kita boleh teruskan untuk kita punya projek bingkai kita. Okey, contoh macam ni 45 darjah. Macam tadi. Dari segi macam apa kayu ni nak dilekatkan, jenis gam pun main peranan juga kan sebenarnya. Apa agaknya Cik Muzi, jenis gam apa yang digunakan? Kalau saya tengok juga material bawah ni. Okey. Base dia kalau kayu bertemu kayu, saya akan guna gam kayu. Tapi kalau permukaan tu mungkin materialnya lain ataupun kita dah spray, contoh macam ni, saya dah cat. Jadi saya guna gam kasut pun boleh. 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 Okey, depends lah jenis Depends kayu lah. tu sendiri. Okey, selain daripada bingkai ni, apa agaknya orang kata artwork lain yang dihasilkan Cik Muzi sendiri? Saya selain daripada handmade, saya ada juga buat jenis potongan-potongan guna laser cut. Laser potongan laser contoh macam tengah ni. susun. Yang ni laser macam dekat Orang kata lebih mudah lah. lebih mudah. So finishing kita yang buat. Okey. Tapi kan tadi Cik Muzi ada cakap merupakan seorang tenaga pengajar juga. Ada tak cabaran-cabaran kalau kita nak siapkan di rumah dengan nak ikut apa orang kata timeline tu sendiri? Nak siapkan tu agak susah jugalah. Sebab kita mujur alhamdulillah isteri saya ada dekat Membantu. rumah. Membantu. Asisten kan? Sebab isteri saya dia suri rumah. Jadi dia jaga anak-anak. So, saya buat kerja, anak boleh tengok. Jadi dari segi keselamatan, dari segi timeline nak susun,
Jadi ada beberapa part yang dia boleh tolong. Okey. Okey, secara ringkas Fatin nak tanya ni untuk Fatin dan juga mungkin penonton di rumah. Kalau kita berminat tapi kita tak ada bakat, macam mana kita nak start agaknya tips yang paling ringkas ini yang daripada paling muzik? saya teringin nak kongsi lah. Yes. Sebab kita sekarang ada social media. Ya. Ada beberapa page dekat Facebook yang sangat berbaloi kalau kita masuk. Yang pertama saya sebut pertukangan kayu DIY Malaysia. Pertukangan kayu di DIY Malaysia tu. Ya, itu masuk situ dulu. Dekat dalam tu kita masuk, dia akan bantu. Kita tanya je dan dia akan ramai komuniti yang akan jawab. Membantu dari segi idea dan juga bagaimana cara kita nak buat lah. Ya, betul. Dari segi yang paling penting keselamatan lah. Kadang-kadang ada orang beli mesin tapi tak tahu safety-nya macam mana kan. Jadi dan yang kedua, page yang saya nampak agak aktif, seni kayu pellet. Okey, kayu pellet. Saya pernah juga tengok-tengok. Agak aktif lah. Tapi kita nak Cik Muzi kongsikan Instagram bagaimana agaknya penonton di rumah tu yang dah macam berminat nak dapatkan. Okey, boleh layari saya punya Instagram, Munzir Carpintero. Di Facebook ada tapi lebih kepada Instagram lah sebab kalau nak cuci mata tengoklah, boleh scroll tengok dulu di Instagram. Lepas tu jangan lupa hubungi. Okey, kita nak ucapkan terima kasih kepada Cik Muzi dan juga Puan Su kerana bersama dengan wanita hari ini. Saya nak teruskan bersama mereka. Kita nak berhenti rehat seketika, selepas ini bersama dengan Uyana. Silakan.